Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berjumpa sekali lagi untuk kita sambung pengajian kita Fiqhul Ibadah dalam Kitabus Salah, the Book of Prayer. Di mana last hari itu kita dah menghabisi syurut sihatis salah, syarat sah salat. Malam ni kita nak sambunglah, iaitulah last hari itu syarat yang terakhir ialah masuk waktu solat, dukhul waktu solat, masuk waktu solat, di mana antara syarat sah solat ialah kita mesti solat dalam waktunya. Tidak boleh sebelum waktunya dan selepas waktunya, ya. Dan mungkin berbeza sikit waktu solat berbanding dengan syarat sah yang lain, di mana tidak ada kelonggaran lah dari sudut waktu solat. That mean kalau kita tersalah lah, ya, mungkin kita solat sebelum waktunya dalam keadaan kita tidak tahu, mana tanpa sengaja lah, ngangam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru masuk waktu semayang Zuhur contohnya, ya. Zuhur pukul 1 suku, kita semayang pukul 1:05. Ngangam 1 suku, habis semayang, masuklah waktu solat, ya. Jadi apa yang perlu kita buat, kita wajib solat sekali lagi, atau yang disebut sebagai i'adatus solat. We have to repeat our prayer again, ya. Sepakat para ulama, solat sebelum waktunya tidak sah walaupun tanpa sengaja. Tak sengaja pun, ya. Mungkin berbezalah dengan syarat-syarat sah yang lain, di mana ada sedikit kelonggaran. Menghadap kiblat umpamanya, kita semayang, habis semayang tersalah kiblat. Ingat kau kiblat belah sana, rupanya kiblat belah sini, ya. Kena ulang tak semayang? Memanglah sebagai ulama kata kena ulang, tapi pendapat majoriti tak perlu ulang, ya. Iaitu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Yang baru dia kata kena qada lah. Yang lama dia kata tak payah qada. Tapi majoriti kata tak perlu qada. Kerana cukup sekadar dalam bab menghadap kiblat, itulah zon atau sangkaan saja. Kita zon ataupun kita masa nak semayang tu kita kena tahulah kiblat belah mana. Tiba-tiba habis semayang kita tersalah, maka tidak mengapa, tidak perlu solat lagi. Tapi kalau nak ambil standard nak qada pun tak apa. Saya mazhab Syafi'i, nak ambil standard mazhab Syafi'i, nak qada, you are welcome, ya tak? Tapi sebahagian ataupun majoriti kata tidak perlu qada lagi, ya. Kerana bab menghadap kiblat ni dia tak sama dengan masalah waktu solat. Walaupun sama-sama syarat sah, tapi hadap kiblat tu dia ada sikit sebanyak kelonggaran, di mana kalau selepas solat kita tahu bahawa kiblat kita tidak betul, maka tidak perlu qada lagi, ya. Baru-baru ni masjid yang berdekatan dia ubah kiblat. Saya pergi masjid tu tengok kapet duduk belah lain, ada berubah sikit lah. Rupanya dia kata sebelum ni dah tersalah kiblat, ustaz. Salah sikit lari, berapa degree saya tak tahulah, tapi sengit sikit lah. Itu masjid tu dah 25 tahun. So, qada 25 tahun tersalah. Kira salah juga tu. Pasal kalau ikut hak standard mazhab Syafi'i, kita perlu solat menghadap ke arah ainul kiblah. Ainul kiblah mesti hadap betul-betul ain Kaabah. Tak boleh arah, ya. Majoriti ulama yang lain kata arah. Cukup sekadar kita tahu arah Mekah di mana. Mekah belah barat kan, ada barat je lah. Tapi kalau
standard mazhab Syafi'i, ia tak cukup. Dia kena hadap betul-betul Kaabah, bukan arah Makkah tu. Bukan syatar, tapi syatar ni Allah Ta'ala kata, saya baca dulu kan, surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka adalah kamu menghadapkan wajah kamu syatral masjidil haram. Syatra ni kalau ikut Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata ain, syatral masjidil haram ain al-Kaabah. Mana kena betul-betul Kaabah lah kan. Kompas kita tu tak boleh tunjuk arah Mekah, dia kena tunjuk arah Kaabah. Kena tengok kompas tu betul lah. Kompas biasa dia tunjuk arah Kaabah kan, ikut kompas. Kalau salah. Adapun majoriti memadai dengan arah saja. Arah mana arah Kaabah tu belah mana, ataupun arah Mekah sudah memadai. Mekah ni belah mana, cukup dah. Jadi dari sudut ainul Kaabah kita ambil hak standard, tapi dari sudut qada solat, qada ke dak 25 tahun tu dak tak ikut standard hak tu. Jadi ada hak ambil hak betul-betul muktamad, tapi bahan ni tak muktamad pula. Kau nak ikut hak standard, ambil dua-dua. Bak ikut ataupun hadap kiblat pun ambil hak standard, betul-betul hadap ke arah Kaabah. Bak qada semayang pun kena qada juga. Pasal lari sikit pun tak boleh. Mazhab Syafi'i hak standard lah saya katakan. Jadi 25 years kita semayang kena qada balik lah. Tak boleh ustaz, tu susah pula. Ni senang kita nak ejah. Nak bagi tahu begitu ya. Waktu solat ni tak ada kompromi lah. Sama juga membersihkan diri daripada najis. Syarat wajib semayang, syarat sah solat juga. Tapi kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ada najis, kalau sikit tak apalah, tak cicak sikit kan. Tengok najis burung satu ke, tak boleh. Habis tu nak qada balik lah. Hak latest Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata kena qada, tapi majoriti kata tak perlu qada. Kerana Nabi SAW solat, kemudian Nabi sedar di kasut dia ada najis kerana diberitahu oleh Jibril, Nabi tak berhentikan solat. Kalaulah najis itu membatalkan solat atau menjadikan solat itu tidak sah secara mutlak, nescaya Nabi akan berhenti solat dan mula daripada awal. Tapi Nabi tak, Nabi sambung je sembahyang dia. Maksudnya najis ni ada keringanan sikit lah. Maksudnya ketika sembahyang, kalau kita ditimpa najis, as soon as kita boleh bebaskan diri daripada najis, tidak membatalkan solat. Ataupun kalau kita dah habis solat, tengok-tengok najis, kalau kita dah habis sembahyang, dah balik rumah kan, tengok-tengok ada najis, mungkin najis tu terkena di tengah jalan. Ini confirm kita Assalamualaikum tengok najis. Tadi kita sembahyang dengan najis tu. Kan? Habis tu qada lah. Standard kena qada lah. Tapi majoriti tak perlu qada lagi. Ya. Kerana Nabi tidak memberhentikan solatnya tak kala kasut Nabi ditipu najis. Nabi hanya membebaskan diri saja. Maksudnya kalau kita tidak sengaja, tidak tahu najis, maka dia diberi kelonggaran, ada sikit sebanyak kemaafan. Ya. Tapi kalau nak qada pun boleh, you are welcome kan, qada lah. Tapi kalau tak qada, sudah memadai ya. Hadas tak, hadas dia ketat sikit, di mana kalau kita tak sengaja tersolat tanpa wudu, baru sedar, alamak aku tadi masuk tandas kecilnya buang air ya, tak ambil wudu, tahu-tahu pergi semayang, kena qada balik. Dia jadi ada, walaupun sama-sama syarat sah, kita belajar sah itu kan, Islam, mumayyiz, berakal, lepas tu suci daripada hadas, suci daripada najis, lepas tu masuk waktu menghadap kiblat. Jadi ada sebahagian dia very strict, tidak ada kelonggaran, tak ada kompromi, tapi sebahagian adalah sikit sebanyak kompromi ya. Baik, jadi habislah syarat sah solat. Malam ni kita sambung ni pula lah ya. Masalah tukar niat. Dulu saya sebut niat ni dalam syarat sah ibadah ya. Kerana ulama berbeza pendapat, adakah niat syarat sah ibadah ataupun rukun ibadah ya. Kalau tengok dalam nota saya, sama ada dalam bab wudu dulu, dan begitu juga dengan bab tayammum dan mandi wajib dan solat pun, saya masuk niat ni dalam syarat sah ibadah. Kalau wudu, syarat sah wudu.
Kalau tayamum, syarat sah tayamum. Kalau mandi wajib, syarat sah mandi wajib. Semayang pun saya masuk dalam syarat sah semayang. Itulah niat. Ya. Kerana sebagai ulama kata niat ni syarat sah ibadah. Kalau solat lah ya. Kalau wuduk lah. Dan sebagai yang lain dia kata niat ni adalah rukun. Saya lebih minat kata niat ni syarat sah, bukan rukun. Tapi tidak ada apa-apa masalah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pun sama. Dia cenderung mengatakan dalam buku-buku fiqh beliau, niat adalah syarat sah ibadah, bukan rukun ibadah. Tapi orang kata rukun pun betul juga, orang kata syarat sah pun betul juga, mana-mana lah ya. That's why setelah saya membicarakan tentang syarat sah solat, saya sentuh pasal niat sikit. Tak masuk lagi rukun semayang, tapi saya sentuh dah pasal niat. Sebab niat tu saya dah masukkan dalam syarat sah solat awal-awal dulu ya. Jadi saya sentuh sikit bab niat lah ya. Masalah tukar niat, dia panggil taghyirun niyah. Kita nak tukar niat kita ketika solat, boleh ke tak boleh? Pertama, solat fardu tukar kepada solat fardu, tidak boleh. Kita semayang fardu zuhur, tengah-tengah semayang nak tukar, aku nak semayang fardu asar lah. Tak boleh ya. Dan kalau kita niat begitu, batal solat kita. Yang kedua, solat sunat kepada solat fardu. Ya. Lagilah tak boleh. Tengah-tengah semayang sunat, apa-apalah ya. Kita tak semayang zuhur lagi, ambil wudu. Semayang sunat wudu dululah. Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang sunat wudu, semayang zuhur pula lah. In the same prayer. Ya. Cuma kita tukar kita punya intention tu kan, niat kita tu. Sama juga tidak boleh. Dan membatalkan solat. Solat sunat tertentu kepada sunnah tertentu. Ya. Tertentu ni masuk solat sunat wudu nak tukar solat sunat apa? Hok spesifik lah. Solat sunat ni ada dua kan. Satu unspecific, satu spesifik. Spesifik ni solat-solat yang ada waktunya. Solat-solat yang ada waktu tu kita sebut solat-solat muakkad lah ya. Solat-solat yang ada sebabnya. Semayang musabab kan, semayang wudu, semayang apa nama tahiyatul masjid, itu semayang musabab ya. Semayang berwaktu dan semayang yang bersebab, yang kita sebut sebagai as-salawatul muakkatah, berwaktu, dan semayang-semayang bersebab, as-salawat zawatil asbab ya. Ataupun as-salawatul musabbabah, boleh guna istilah tu? Tak. As-salawatu zawatil asbab, itu lebih tepat. Jadi dua jenis semayang ni kita panggil semayang yang tertentu, specified prayer. Boleh jadi dia ada waktunya yang tertentu, boleh jadi dia ada sebabnya yang tertentu. Ada satu lagi dia panggil semayang yang tidak tertentu, unspecified prayer. Itulah semayang yang mutlak, yang tidak ada waktunya dan tidak ada sebab-sebabnya. Saya saja nak semayang ya. Semayang hajat itu semayang yang tidak tertentu ya. Wak ada tadi, tak perasan. Okey Wak. Okey. Wak termenau je. Mak Lajim tutup ya. Lalu tadi tutup. Tak perasan. Jadi solat sunat tertentu kepada solat sunat tertentu. Tak boleh. Semayang solat sunat wudu. Pasal tadi kita ambil wudu. Kan? Tiba-tiba kita nak solat, tukar solat sunat zuhur lah. Pasal dah masuk waktu zuhur. Zuhur tak semayang lagi. From specified prayer to another specified prayer. Ya. Unallowable. Inallowable. Tidak dibolehkan. Kalau kita niat begitu, batal kan. Solat fardu kepada solat sunnah. Kita semayang fardu nak tukar solat sunnah. Ulama tidak sepakat. Sebahagian membenarkan, sebahagian tidak membenarkan. Hak standard mazhab Syafi'i saya tak pasti ya. Tapi An-Nawawi rahimahullah ada sebut dalam Al-Majmu', kalau kita tengah semayang fardu bersendirian. Ya, semayang fardu zuhur umpamanya, seorang-seorang kat masjid. Tiba-tiba kita tengok kat sana ada jemaah baru semayang. Maybe zuhur lah, sebab dia semayang jemaah zuhur kan. Kita tengah semayang lewat, datang seorang semayang, Allahu Akbar. Tengok-tengok ada 2-3 orang semayang belah sana baru masuk. Dan kita rasa dia maybe semayang zuhur lah tu. Kalau waktu tu waktu zuhur lah. Kan? Kita baru semayang zuhur ni. Jadi apa kita nak buat?
kita tukar niat kita kepada sembahyang sunnah. Jadi after 2 rakaat kita bagi salam, and then kita masuk sembahyang zuhur itu. Dibolehkan. Ya. Masalah niat ni ijtihadi. Niat ni tak ada satu dalil yang khusus ya. Dalil niat ibadah ni 2 saja. Pertama surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tu je niat dia. Tu je dalil niat tu je. Ya. Yang kedua ialah hadis Bukhari Muslim daripada Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Bincang pasal niat, lumak macam mana pun, cair macam mana pun, tu dalil dia. Sebab tu 99% isu niat kesemuanya adalah ijtihadiyah. Ijtihad. Ya. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin dia ada kritik juga bab niat ni. Dia kata para fuqaha, kadang ulama-ulama kita ni banyak bincang pasal niat hingga berlebih-lebihan. Dalam sangat dia bincang bab niat. Ya. Sedangkan niat ni perkara yang amat mudah. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum tidak pernah membicarakan niat secara berlebih-lebihan. Niat ni benda simple. Ya. Dia nak cerita begitu ya. Dia ijtihad lah ya. Mungkin ada lagi pendapat-pendapat yang lain. Ia terbuka kepada perbincangan lah, makna tidak ada masalah sama sekali. Jadi fardu kepada solat sunat saja-saja tidak boleh. Tapi kalau kita nak berpindah kepada solat yang lebih afdal, tadi kita sembahyang fardu seorang, and then kita lihat jemaah, kita nak join jemaah tu, maka kita boleh shortkan solat kita, tukar kepada solat sunat, kemudian kita berhentikan solat kita, terus masuk ke dalam jemaah dengan solat yang baru. Maka itu adalah perkara yang diharuskan. It's allowable. Mana boleh. Ya. Ada sebagian ulama kata tak boleh juga. Tapi kita ambil yang baik bolehlah. Kerana ada tujuannya. Solat sunat tertentu kepada solat sunat mutlak. Ya. Juga harus di sisi sebagian ulama, walaupun sebagian kata tidak boleh. Contohnya, kita sembahyang sunat apa-apalah yang tertentu kan, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, sembahyang sunat wuduk ke, kita nak tukar kepada sembahyang sunat biasa, boleh. Tidak ada masalah. Tapi jaranglah kita buat macam tu ya tak. Tapi kalau hak tadi mungkin berlaku, kita tengah sembahyang seorang-seorang fardu, tiba-tiba kita tengok ada jemaah baru nak sembahyang fardu, kita boleh jadikan sembahyang itu hanya 2 rakaat, mana kita tukar dia kepada sembahyang sunat, kemudian kita join sembahyang fardu. Itu boleh berlaku. Tapi hak lain-lain ni saya ingat tak berlaku. Cuma ulama ada sebut juga dah dalam buku fiqh, dalam bab niat. Kok kita nak tukar niat, mana tahu kan. Ya. Kemudian bilangan rakaat sama juga. Itu juga satu bentuk niat. Hak ni dari sudut nak tukar fardu kepada sunat, sunat berfardu, fardu berfardu, sunat bersunat lah. Satu lagi tukar niat bersabit dengan rakaat. Fardu tak boleh lah, pasal fardu dia fix. Betul tak? Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, mana boleh tukar niat rakaat. Tapi kalau sembahyang sunat, macam-macam niat kita tu kita boleh buat, betul tak? Mungkin pada awal kita nak sembahyang witir 3 rakaat je. Ya? Boleh sembahyang witir 1 rakaat single, boleh. Standard mazhab Syafi'i boleh. Walaupun di sisi majoriti tidak boleh. Sekurang-kurang witir 1 rakaat, tapi mesti digandingkan dengan solat yang lain. Yang ni sembahyang sunat jugalah ya. Tapi kalau single witir, ada sebab kata tidak sah ya. Tapi kalau standard mazhab Syafi'i membenarkan, bolehlah. Kita lepas sembahyang fardu isyak, malah nak sembahyang hak lain, kita sembahyang niat witir 1 rakaat saja. Allahu akbar, harus kerana ada dalilnya. Itulah umum hadis Abi Ayyub Al-Ansari dan Sunan Abi Daud. Man ahabba ayyutir biwahidatin falyaf'al. Siapa-siapa yang nak witir 1 rakaat silakan. Ya. Man ahabba ayyutir bi 7 falyaf'al. Man ahabba ayyutir bi 5 falyaf'al. Man ahabba ayyutir bi 3 falyaf'al. Man ahabba ayyutir bi wahidatin falyaf'al. Siapa-siapa yang nak sembahyang witir 5 rakaat silakan, 7 rakaat silakan, 5 rakaat silakan, 3 rakaat silakan, 1 rakaat Nabi kata silakan. Jadi hadis ni zahirnya lah ya, literally dia macam 1 rakaat single dibenarkan. Tapi majoriti melarang. Kenapa? Kerana Nabi tidak pernah solat
witir secara single. Walaupun Nabi semayang witir 1 rakaat, tapi dia bersama dengan semayang lain, especially qiyamul lail. Nabi mana ada semayang witir 1 rakaat saja. Mesti semayang Nabi 13 rakaat, 11 rakaat, dan ada riwayat yang sahih 9 rakaat. Hatta ada yang 7, ada yang kurang pada tu pun ada. Terutama ketika Nabi sakit, adalah sunat Abi Daud riwayat daripada Huzaifah, tapi dia tidak sahih. Setahu saya yang paling sahih 9 ke atas tak silap, 9, 11, 13. Bawah 9 tu tidak sahih, Allah Ta'ala alam. Ada riwayat Nabi semayang 3, tapi itu tak sahih lah. Baik, kita open ya nak semayang. Mungkin kita nak semayang 1 rakaat saja, Allahu Akbar, kan? Dan mazhab Syafi'i kan 1 rakaat je lah, malas semayang. Tiba-tiba main rajin pula. Mana tahu tengah semayang main rajin. Nak main 3, habis tu nampak macam mana? Boleh niat tukar rakaat ketika solat. Ke nak berhenti semayang, angkat takbir yang baru? Tak perlu. Kerana semayang sunat ni dia very open. Ya, sebab tu yang saya suka dalam mazhab Syafi'i ni, dalam bab semayang sunat dia amat terbuka lah. Dia very open. Dia tak berapa fix sangat, dia tak berapa rigid sangat. Mazhab Syafi'i semayang sunat kita boleh qada walaupun tanpa keuzuran. Ya. Duha pagi tadi tuan-tuan tak qada, tak semayang, tuan-tuan boleh qada duha petang nanti. Atau malam garang. Ya. Okay, mulai malam tadi tak semayang, tak ada apa-apa keuzuran. Bukan tak bangun ke apa, memang tak nak bangun. Boleh qada siang hari. Just like that. Ya. Tadi Zuhur tak semayang, kau beli abad dia nak qada lepas Isyak, go for it. Walaupun tanpa keuzuran, sebagai ulama dia longgar lah, boleh je. Apa-apa semayang sunat kita boleh qada anytime, anywhere. Tadi tuan-tuan ambil wuduk tak semayang sunat wuduk kan? Sepatut semayang sunat wuduk ni after wuduk. Betul tak? Right away tuan-tuan semayang. Maybe within 5 to 10 minutes before I wuduk kering di badan. Kalau tuan-tuan tak lap lah, lebih kurang waktu tu aja tuan-tuan semayang wuduk. Tapi tadi malah nak semayang, tak ada apa pun. Aku tadi tak main sunat wuduk lah. Allahu Akbar, aku semayang sunat wuduk qada. Harus ha? Dia very open. Tapi sebahagian yang lain, dan sekali yang paling rajih ialah semayang sunat, especially yang specified, yang berwaktu, yang bersebab atau seumpamanya, jika kita tinggal dengan keuzuran, maka telah hilang atau luput waktunya. Dan itu dipilih oleh ulama-ulama kontemporer dalam buku-buku fiqh sunnah mereka. Kerana Rasulullah SAW tidak solat semayang seumpama ini melainkan dengan keuzuran. Nabi pernah qada semayang qabliyah atau ba'diyah zuhur after asar. Tapi kerana waktu itu Nabi terlalu sibuk. Terlalu sibuk juga salah satu bentuk keuzuran. Tadi lepas zuhur sibuk sangat kan, tak ada nak semayang. Tuan-tuan boleh semayang after asar, tuan-tuan boleh semayang after maghrib ya. Sahabat Nabi SAW pergi semayang subuh lewat sehingga tidak sempat semayang qabliyah fajar. Dalam sunat Abi Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah, after semayang subuh dia terus angkat takbir semayang 2 rakaat. Lepas semayang Nabi kata subhu arba'un, adakah semayang subuh 4 rakaat? Dia kata tak, bersama kamu aku dah semayang 2 rakaat. Hak 2 rakaat ni ialah semayang hak sebelum subuh tadi aku tidak solat. Maka Nabi tidak berkata apa-apa. Makna haruslah ya. Sekejap, nak WhatsApp ya. Abang yang mana baru tak ada bulan ni ya? Kat mana tadi? Lupa. Kat mana tadi? Pasal apa tadi? Apa? Solat. Yalah, solat pasal apa tadi? Sebelum saya WhatsApp tadi, ha? Wudu Apa wudu? Nabi sahabat semayang subuh 4 rakaat. 2 rakaat semayang subuh, 2 rakaat ialah qabliyah subuh yang dia tidak sempat solat. Itu juga satu bentuk keuzuran. Uzur ni bukan hanya sakit, bukan hanya benda-benda macam tu, tapi sibuk juga ada satu bentuk keuzuran.
Mana diterimalah untuk dia qada sembahyang di luar daripada waktunya. Sebab sembahyang sunat ni pun walaupun sunat tapi dia ada waktunya. Specific prayer with specific time. Sebab itu disebut sebagai specific prayer. Dia ada specific time. Betul tak? Boleh tak kita sembahyang yang berwaktu, hak sunat ni before waktu? Tak boleh. Belum masuk waktu zuhur, tuan-tuan tak boleh sembahyang qabla zuhur. Kena tunggu waktu zuhur masuk dulu. Betul tak? Sembahyang sunat wudu. Boleh tak tuan-tuan sembahyang dulu baru ambil wudu sembahyang? Aku sembahyang sunat wudu. Allahu akbar. Wudu tak ambil lagi. Ataupun dah ada wudu. Tapi nak sembahyang sunat wudu ni, hak sunat wudu akan datang boleh? Sembahyang tanpa wudu tak boleh lah. Tuan ada wudu. Betul tak? Tadi tuan-tuan dah sembahyang sunat wudu ataupun tuan-tuan tak sembahyang lagi. Tapi tuan-tuan nak sembahyang sunat wudu dulu, hak nak ambil wudu je lagi. Boleh tak? Boleh tak sembahyang sunat hak berwaktu sebelum daripada waktunya? Tak boleh kan? Begitu juga dengan sembahyang selepas waktunya. Juga tidak boleh. Melainkan dengan keuzur. Asas-asas tak boleh. Tapi kenapa boleh? Kerana ada contoh daripada Nabi dengan keuzuran. Contoh daripada Nabi tanpa keuzuran tidak ada. Ibadah ni kalau tak ada contoh, tak ada. Very simple. Ada perbincangan hari ni, Nabi ni kalau dia meninggalkan suatu perkara atau tidak melakukannya, ia bukan hukum. At-tarku laisa bihukmin. Kan? Ibn Taymiyah dia buat satu teori, dia panggil sunnah tarkiyah. Benda yang Nabi tak buat, kita tak buat pun jadi sunnah. Itu maksud sunnah tarkiyah. Jadi ada orang ni dia nak dia tak setuju dengan teori tu. Jadi dia buat at-tarku laisa bihukmin. Tinggal-tinggal ni ataupun benda yang Nabi tak buat ni, dia bukan hukum. Rakai dimasukkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ialah perkara-perkara bersabit dengan ibadah. Ya. Yang melibatkan orang kata apa, tidak ada tegahan pada waktu itu dan Nabi boleh buat, tiba-tiba Nabi tidak buat. Ya. Kerana asas-asas ibadah adalah tauqif. Dia mesti ada contohnya lah ya. Baik. Mana tadi? Jadi itu sebaik-baiknya. Sembahyang sunat ni macam Nabi SAW juga ada qada sembahyang qiyamul lail. Umpama yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kalau malam dia tak sembahyang kerana sakit atau seumpamanya, kata Aisyah, shalla bin nahari thintai asyara rakaatan. Nabi akan sembahyang pada siang hari 12 rakaat. Malam Nabi 11. Witir kan? Siang tak boleh witir. Siang tak ada witir. Nabi akan genapkan. Nabi sembahyang 12. Memanglah Nabi sembahyang mulai tak tinggal. Tapi hujung usia Nabi ada waktu Nabi tinggal kerana tak larat. Apa Nabi buat? Nabi akan sembahyang di siang hari. Qada lah tu. Qada qiyamul lail. Tapi Nabi saja qada. Tak, ada keuzuran. Kan? Aisyah pun sebut mi waj'in kalau baginda sakit. Ya. Jadi kita nak kena faham. Balik pada yang tadi tuan-tuan sembahyang 1 rakaat. Tiba-tiba alah aku nak main rajin masa sembahyang. Aku nak sembahyang 3 lah. Jadi tak perlu berhenti solat dan mulakan solat yang baru. Tuan-tuan boleh aja bangun untuk sambung 2 rakaat lagi. Ya. Begitu juga kalau di awal solat tuan-tuan niat rakaat 3. Tiba-tiba tengah sembahyang macam malas. Tadi tengah sembahyang malas. Mula-mula nak sembahyang tadi mula-mula nak sembahyang malas. Tengah-tengah sembahyang main rajin. Sebab tu mula-mula niat 1 rakaat. Tengah sembahyang niat nak 3. Tambah. Itu dia panggil ubah niat rakaat. Tak ada masalah sama sekali. Kes yang sama, tengah-tengah sembahyang mula rajin, aku nak sembahyang 3 rakaat. Tengah-tengah sembahyang, alamak malas lah. Tengah rokok ke, aku nak sembahyang 1 je lah. Jadi tuan-tuan terus kepada 1 rakaat. Jadi tukar niat rakaat tidak menjejaskan solat sama sekali. Ya. As long as, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa hadisiyah beliau, kita belum lagi masuk ke kawasan yang baru. Maksudnya kalau rakaat, tuan-tuan tak masuk lagi rakaat yang baru. Tuan-tuan tadi tengah semayang, mula-mula niat nak semayang 1 rakaat.
Tiba-tiba dah habis satu rakaat, bangun rakaat kedua, aku nak satu rakaat aje dah, nak undur balik, tak boleh. Dah masuk rakaat baru, tak boleh. Kan? Sama juga kalau tuan-tuan niat mula-mula nak sembahyang satu rakaat. Kan? Tuan-tuan belum lagi tahiyat. Tak tahiyat lagi. Kalau dah masuk tahiyat, dia kata tak boleh lah. Pasal tahiyat ni untuk rakaat pertama, dia tak boleh. Tuan-tuan sembahyang 3 rakaat. Rakaat pertama ni tahiyat tak boleh. Yalah, mula-mula kita niat satu rakaat je kan. Of course lagi dia tahiyat waktu tu. Jadi sebelum tahiyat, tuan-tuan sambung je lah. Tapi kalau tuan-tuan dah masuk tahiyat, dah habis dah baca tahiyat pun, tiba-tiba nak sambung lagi 2 rakaat, dia akan jadi sembahyang yang pelik lah. Tahiyat di rakaat yang pertama. Jadi sebaik-baiknya habiskan dulu sembahyang itu, kemudian sambung lagi 2. Tak ada masalah sama sekali. Witir ni tuan-tuan, sebaik-baiknya tuan-tuan witir genap, ganjil yang akhir. Kalau 3 rakaat, 2-1. Kalau 5, sama juga. Mana hak ganjil tu hak last kan. Tapi sebagai mengharuskan tuan-tuan sembahyang genap dulu pun boleh. Ganjil dulu boleh. Tuan-tuan sembahyang 1 rakaat, after that sembahyang 2. Boleh juga, tapi tidak afdal. Afdal dia kena 2 dulu, baru 1. Kan? Kalau 3 lah. Kalau 5, 2, 2, 1. Ataupun 2, 3. Tapi kalau tuan-tuan buat 3, 2 pun boleh. Macam tadi, 1, 2 boleh juga. Tapi tidak afdal lah. Mas sunat ni dia tak berapa ni sangat. 3 terus? Ya? 3 terus boleh. Ulama tak sepakat sembahyang 3 rakaat, adakah afdal kita wasal atau fasal? Kalau lebih pada 3, tak ada isu lah. Kalau lebih pada 3 rakaat, ulama sepakat fasal itu lebih baik. Mana sembahyang 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2, 2, 1. 2, 2, 2. Mana kita sembahyang 2, 2, 2. Pasal Nabi kata dalam hadis Bukhari Muslim pada Ibnu Umar, Salatul Laili masna masna. Sembahyang malam ni 2, 2. Jadi kalau lebih 3 rakaat, ulama sepakat afdal sembahyang secara fasal, yakni secara berasingan. Kan? Kita sembahyang 5 kan? 2, 2, 1. Kalau 5 lah ya. Atau sekurang-kurangnya 2, 3. Mesti ada fasal. Kalau tuan-tuan sembahyang 5 direct, dia tidak afdal, tapi sah lah. Itu sepakat antara fasal dan wasal. Fasal lebih afdal daripada wasal. Berasingan lebih afdal daripada sambung. Kalau lebih daripada 3 rakaat. Tapi kalau 3 rakaat, ulama tak sepakat. Sebahagian kata wasal itu lebih afdal. Apa mana wasal? Sambung lah. 3 rakaat direct. Ya. Kita dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah dalam Baharul Mazhab. Dia ni tokoh besar mazhab Syafi'i yang terawal. Banyak ulama-ulama kemudian termasuk Nawawi sendiri menukilkan daripada beliau. Ruyani ni kalau belajar mazhab Syafi'i, kenal lah siapa dia kan. Dia ulama besar lah, Ar-Ruyani, Al-Imam Ar-Ruyani rahimahullah. Dia pengarang Baharul Mazhab, The Ocean of the Mazhab. Baharul Mazhab tu buku yang menghuraikan Al-Um. Ya. Kita baca Al-Um, Imam Syafi'i kan, dia Al-Um lah. Tapi yang menghuraikan Al-Um, antaranya itulah Baharul Mazhab. Ya. Sebab tu dia dianggap sebagai buku induk mazhab Syafi'i. Buku induk mazhab Syafi'i. Dia mother book of mazhab Syafi'i lah. Ya, buku besar mazhab Syafi'i. Dia pun sama. Secara peribadi dia kata 3 lebih afdal secara wasal, mana sambung. Tapi bila dia sembahyang, kadang-kadang di masjid atau di hadapan orang, dia akan fasalkan, dia akan sembahyang secara berasingan lah. Sebab standard dalam mazhab Syafi'i, fasal lebih afdal, mengasingkan tu lebih afdal. Ya, tapi dia kata sambung lebih afdal. Tapi sekali-sekala aku akan sembahyang secara berasingan, yakni fasal, terutama jika aku sembahyang di hadapan orang, di masjid atau seumpamanya. Pasal dia nak jaga juga orang mazhab Syafi'i tu. Pasal dia ulama besar mazhab Syafi'i, dia pun duduk dalam kelompok mazhab Syafi'i. Dia tak boleh tunjuk benda hak ganjil pada mazhab Syafi'i lah. Zaman dulu memang macam tu. Kalau awak mazhab Syafi'i, awak tak boleh nak pandai-pandai ajar mazhab lain, tak boleh nak beramal mazhab lain depan orang. Jadi ganjil lah. Dulu-dulu memang macam tu. Ya. Ibadah baik, muamalah baik.
Ya. Pendek kata, kalau zaman dulu lagi kita terikat dengan mazhab, lagi kita beramal dengan mazhab, lagi bagus. Dulu lah. Ya. Hatta ada ulama besar yang fatwa kita tak boleh semayang belakang mazhab lain, terutama mazhab Hanafi, tak sah. Ada ya. Ya. Tapi hari ni tidak sama sekali, tak begitu. Ya. Hari ni pendedahan dia lain. Kita mesti mana belajar mazhab Syafi'i sangat, belajar jugalah, tapi kita saring dengan mazhab-mazhab yang lain. Mesti kita belajar comparative fiqh, ya, fiqh perbandingan, belajar 4 mazhab. Kalau tak 4 mazhab pun mesti adalah pendedahan daripada mazhab-mazhab yang lain. Ya, dulu-dulu kita panggil al-fiqhul muqaran, comparative fiqh. Ya. Sekarang kita panggil integrated fiqh, al-fiqhul mutakamil, ataupun istilah yang kita pakai masa saya belajar dulu, comprehensive fiqh. Lalu ni dia canggih sikit, integrated fiqh. Hari ni semua nak integrasi kan. Sekolah integrasi, mesti integrasi. Fiqh pun nak integrasi juga, integrated fiqh. Ya, maksudnya kita belajar fiqh yang pelbagai, dan dalam banyak kepelbagaian itu mesti ada satu pendapat yang lebih baik. Mungkin dari sudut hujah dan dalilnya, dan juga mungkin dari sudut menepati keperluan dan kemaslahatan kita. Dan muamalah kita dah amal dah integrated fiqh ni kan. Muamalat mana ada mazhab. Tuan-tuan tengok Profesor Daud Bakar pun, kalau dia sentuh bab kontrak-kontrak moden kan, dia hurai bab tawarruk, umpamanya tawarruk munazzam, sistematik tawarruk, dia pun akui sistem ni banyak digunakan pakai di sisi Hambali, Hanafi, Maliki. Adapun Syafi'i tak popular lah, dia kata. Bukan dia nak downgrade ataupun degrade mazhab Syafi'i itu, tapi hakikatnya begitu. Muamalah dah campur lama dah ya. Dr. Hafiz Jamaluddin, dia ada tesis tentang campur mazhab. Walaupun dia lebih menjurus kepada muamalat, tapi peringkat awal tesis dia sebut tentang campur mazhab dulu dan hari ni. Dulu tak boleh, haram. Majoriti ulama pun melarang. Tapi hari ni dibenarkan. Ya. Kerana keperluan. Dan memang banyak benda tak boleh diselesaikan melainkan dengan talfiq. Campur mazhab tu dipanggil talfiq lah. Jadi apa maksudnya? Boleh. Campur mazhab boleh. Selagi mana ia dilakukan secara baik dan dengan disiplin ilmu yang betul. Boleh lah. Kan? Fiqh ni sebenarnya, di samping dia nak bawa kita kepada sunnah Nabi, hukum hakam syarak yang diwahyukan oleh Allah dan Rasul, dia juga nak memberi solusi kepada kita. Sebab tu ulama fiqh dulu, dia banyak benda furuk yang dia bawa main. Padahal benda tu tak ada pun kadang-kadang, belum berlaku lagi. Banyak benda furuk dalam kitab fiqh kan. Kitab fiqh ni kalau ada 10 jilid, hak basic sikit je. Hatta kalau 1 jilid pun hak basic, fiqh hak basic, hak fundamental, hak asas betul-betul daripada hadis Nabi sikit je. Hak lebih tu furuk. Hak bahasa pada ijtihad je. Kan? Kerana fiqh ni bukan hanya nak ajar kita sunnah Nabi, tapi dia nak memberi solusi pada perkara yang timbul pada waktu itu. Sama juga hari ni, kalau fiqh yang ada tak boleh memberi solusi, apa? Tak ada guna lah. Sebab tu dia perlu kepada pendekatan yang baru. Campur mazhab ni dia satu pendekatan diterima baik hari ni. Kan? Semua orang yang taksub je tak terima. Muamalat dah amal lama dah. Kalau tak guna campur mazhab ni, talfiq ni, integrated fiqh ni, bank dah tak boleh berjalan. Tak ada Islamic banking konvensional sampai hari ni. Tapi tu Islamic banking naik dengan campur mazhab, talfiq lah. Kan? Jadi kata talfiq okey, campur mazhab okey. Untuk memenuhi keperluan manusia pada zaman hari ini, dan jika dilakukan dengan disiplin ilmu yang betul, tak ada masalah pun. Manusia hari ini pun hidup dalam pendedahan yang banyak kan. Jadi hari ni kalau dulu-dulu campur mazhab macam dah janggal, hari ni kalau terikat dengan mazhab sangat pula jadi janggal kan. Kita yang duduk dakwa betul-betul berpegang dengan mazhab pun dah tak pegang mazhab sangat dah dalam banyak isu. Cuma kita tak sedar lah, itu saja kan. Baik, balik pada yang tadi. Jadi okey je. Jadi cara tu nak kena betul. Siapa pergi ke situ? Siapa pergi apa tu?
Jadi kalau muamalat boleh campur mazhab, boleh talfiq, dia panggil talfiq lah. Campur mazhab ni istilah dia dalam fiqh dia panggil talfiq. Apa beza muamalat dengan ibadat? Muamalat daripada Allah dan Rasul, ibadat pun sama. As long as ada keperluan dan dia dilakukan dengan disiplin ilmu yang betul, that is fine. Integrated fiqh. Saya ada dua pendekatan barulah dalam fiqh saya lihat. Pertama, al-fiqhul muyassar, simplified fiqh, fiqh yang memudahkan. Hari ni yang mana yang lebih memudahkan itu lebih baik. Ya. As long as ada dalilnya dan ia juga pendapat ulama yang besar dan menepati kemaslahatan kita. Yang kedua adalah integrated fiqh. Ya, fiqh yang tidak terkongkong dalam hanya satu-satu aliran. Kerana satu aliran ni memang akan membebankan manusia. Terutama dalam dunia hari ni. Sebagaimana dalam muamalat kita dah amalkan integrated fiqh, sebenarnya ibadah pun tidak ada masalah sama sekali. Tapi kerana masih ada orang yang tidak hidup dalam dunia nyata, masih nak menegakkan benang yang basah, kan? Jadi dia ada ta'assub sikit lah pada mazhab. Baik. Balik pada yang tadi. Apa tadi ya? Tukar niat Yang sebut pasal campur mazhab tu, sebelum tu saya cakap pasal apa? Ada poin kat situ tu. Melarat pergi ke situ lah. Boleh? Itu dah. Dia pandang belakang lagi. Kita dalam muamalat banyak cakap pasal integrasi. Ya. Kalau dulu muamalat ada dua bahagian kan. First part commercial contract, second part charitable contract. Tapi hari ni dia dah integrated. Hak charity pun dah jadi commercial dah hari ni kan. Baik, ada niat yang lain ya. Satu dia panggil niat antara iman dan makmum juga. Tadi niat tentang nak tukar daripada ibadah fardu pada sunat, sunat pada fardu, fardu pada fardu, sunat pada sunat. Satu lagi nak tukar niat dari sudut rakaat ya. Ni niat tukar munfarid dengan makmum, imam dengan makmum pula ataupun munfarid. Munfarid mana bersendirian. Tadi wasal dengan fasal tak habis tadi, belum kata campur mazhab tu. Kan? Kalau 3 rakaat ulama tak sepakat. Afdal wasal, yakni terus main 3 rakaat, ataupun fasal, yakni 2, 1. Ya. Sebagai ulama kata afdal wasal. Ya. Mana kena main 3 sekaligus. Itulah saya sebut dalam mazhab Syafi'i tadi Ar-Ruyani. Dia kata walaupun dia tidak memberi satu penegasan, sebab dia ulama mazhab Syafi'i. Mazhab nak kena jaga juga. Tapi daripada pembacaan kita dapati dia cenderung mengatakan bahawa 3 secara terus itu lebih afdal. Ya. Sebagai ulama kata pula fasal lebih afdal. Makna 2, 1 lah. Jadi ada ulama kata wasal lebih afdal secara sekaligus. Dan itu standard dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ya. Tapi majority termasuk standard dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa secara fasal itu lebih afdal. Mana 2 dulu baru 1. Jadi kita nak sembahyang mana? Boleh belaka. Nak sembahyang 3 secara terus boleh. Nak sembahyang berasingan atau secara fasal 2, 1 pun boleh. Cuma sebab kata afdal sambung terus. Sebab kata afdal 2, 1. Kalau hak 3 rakaat lah. Tapi kalau lebih daripada 3 rakaat ulama sepakat. Ya. Afdal secara fasal. Yakni secara berasingan. Ya. 2, 2, 1. 2, 2, 2, 1. Semakin kita mengasingkan itu lebih baik. Tuan-tuan nak sembahyang 5, 2, 2, 1 lebih baik daripada 2, 3. Tuan-tuan nak sembahyang 7, 2, 2, 2, 1 lebih afdal daripada tuan-tuan sembahyang 2, 2, 3. Ataupun 4, 3. Ya. Ala kulli hal, dia kembali kepada kita lah, rajin ke malah. Kalau rajin, semayang afdal tadi.
Kalau malas, semayang je sekaligus ya. Terpulang lah, terpulang. Dia isu afdal tak afdal saja ya. Semayang sah. Okey, baik. Masalah tukar niat ya. Mufarid kepada imam atau makmum harus. Kita semayang seorang, kemudian kita nak tukar niat jadi imam. Betul tak? Yalah, mari orang semayang belakang, tepuk bahu kita, puk-puk. Dia nak jadi makmum kan. Jadi kita tadi semayang seorang, memang niat seorang pun. Kan? Semayang seorang, jangan niat jadi imam pula. Tak sah Ustaz? Dia tak pastilah tak sah ke tak sah. Sah ke tak sah ya. Setahu saya sah tapi makruh. Kita semayang seorang niat jadi imam tanpa apa-apa keperluan. Dan sebab kata tidak sah kerana mempermain-mainkan niat. Jadi orang pun tak buat. Ada ke semayang seorang nak niat imam? Syok sendiri ya. Tak, orang tak buat lah. Ya. Ya. Tapi boleh tuan-tuan, kita semayang seorang, tapi kita tahu after 1 or 2 minutes akan ada orang ikut belakang kita. Mungkin kita yang rawan kita kan, dia ambil uduk dulu, kita tak ambil uduk lagi, ataupun dia masuk tandas dulu, kita ambil uduk terus semayang. Kita tahu after this dia akan mari semayang belakang kita, maka kita boleh niat imam awal-awal. Harus ya? Tidak ada masalah. Tu tak masuk syok sendiri macam tadi lah ya. Boleh. Sebab realitinya okey. Ya. Makmum kepada imam boleh. Tadi kita makmum, Allahu Akbar, ikut imam. Imam pun Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita sambung lagi satu rakaat sebab kita masbuk. Tadi kita makmum lah tadi kan. Sekarang kita dah bersendirian. Mari pula hamba Allah kat belakang ikut kita. Jadi daripada makmum tadi, kita jadi imam pula. Boleh. Dengan syarat kita bersendirian dulu, baru kita jadi imam. Tapi kalau kita dalam keadaan kita jadi makmum, kita ikut imam di belakang, mari orang belakang kita jadi makmum kita pula. Jadi kita ada imam, at the same time kita juga menjadi imam kepada orang lain. Tidak sah. Ya, mana boleh? Pelik semayang macam tu. Mana tahu kan. Makmum kepada mufarid boleh. Tengah-tengah kita semayang berjemaah, kita nak mufarakah. Ya. Standard mazhab Syafi'i, mufarakah tanpa keuzuran makruh, tapi sah. Tapi sebahagian ulama yang lain, saya tak pastilah majoriti atau tidak. Sebab benda isu niat ni dia ijtihad, ya? Tak ada nas pun. Sebahagian kata saja-saja tidak sah, membatalkan solat. Tengah-tengah kita berjemaah, tak ada apa-apa keuzuran pun, mufarakah, nak semayang seorang, nak bagi cepat habis. Kan? Buku-buku fiqh sunnah kontemporer dia kata tidak sah, membatalkan solat. Mesti ada satu tujuan yang jelas kenapa kita mufarakah. Ya? Kerana pada zaman sahabat Nabi SAW, juga pada zaman Rasulullah, sahabat mufarakah kerana ada sebab lah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud, di mana ketika beliau menjadi imam dan beliau membaca surah yang panjang ketika solat isyak. Member tu tengah siram tanaman, lepas tu ada azan tengah malam ni ya, bukan awal isyak. Saya dah sebut dulu tentang semayang isyak kan. Semayang isyak awal malam boleh, tengah malam pun boleh. Majoriti kata tengah malam lebih afdal. Itu juga pendapat Imam Syafi'i yang lama, tapi yang baru dia kata awal lebih afdal lah ya. Imam Ahmad kata tengok, kalau jemaah boleh hadir pada tengah malam lebih afdal. Tapi kalau tidak dapat hadir, maka di awal malam itu lebih afdal. Jadi dia tengah siram, tengok Ibnu Mas'ud solat, dia ikut lah. Member baca Al-Baqarah, tunggu tak rokok-rokok, tanaman dia siram tak habis lagi tu, kok mati tanaman dia tu, mana tahu kan. Dia pun mufarakah. Lepas mufarakah dia mengadu kat Nabi, ya. Nabi pun marah lah Ibnu Mas'ud. Afatan anta, kenapa kamu panjang sangat? Adakah kamu mau buat fitnah? Mana memberatkan orang kan. Ala salaita bi izazul jati ardu zalaha aw wadduha. Nabi kata tidak, kenapa tidak kamu solat dengan izazul jati ardu zalaha? Kenapa kamu tidak solat dengan wadduha?
Jadi asal makmum sembahyang seorang. Sebab dia imam terlalu panjang, maka harus Tapi kalau saja-saja, tapi kalau yang standard mazhab Syafi'i harus harus. Tak ada apa masalah pun. Cuma tak ada orang buat kot macam tu. Saya saja nak mufarakah. Mari surau buat apa kalau nak mufarakah tak? Kecuali ada tujuan nak terberak ke, nak terkencing ke ataupun apa-apalah. Okey, imam kepada munfarid tak boleh sama sekali. Tengah-tengah jadi imam nak mufarakah. Tak ada dalam istilah fiqh imam mufarakah. Ya ada makmum yang mufarakah. Imam tak ada. InsyaAllah ta'ala. Oh, ingat boleh masuk bab ahkamus solah. Tak ada. Habis waktu. Bab niat yang mana ni? Ada soalan nak tanya apa-apa? Ya. Ketuk. Bismillah. Ketuk saya tak pasti Saya tak jumpa pula dalam fiqh cuik-cuik ni. Tapi bila kita jadi makmum, memadai kita angkat takbir untuk dia tahu. Kalau kita sembahyang berduaan, kita sembahyang sebelah dia lah, dia akan sedarlah kita jadi makmum dia. Tapi kalau kita sembahyang di belakang, contoh kita dua orang kan, dia tak sembahyang tepi dia, kita sembahyang di belakang. Lepas tu masjid bising pula tu kan, imam wirid kuat sangat. Kalau kita takbir Allah Akbar pun dia tak dengar. Jadi kita cuik lah dia. Wallahu ta'ala alam, personally saya kata harus, kerana ada keperluan. Fiqh ni dalam banyak hal, terutama dalam isu-isu ijtihad seumpama ini, kalau ada keperluan, that is fine. Kalau kita angkat takbir Allahu Akbar, kadang-kadang dia tak dengar pasal ada gangguan dan seumpamanya. Tapi kalau tak ada gangguan, tak ada apa-apa keperluan, memadai dengan kita angkat takbir, dengar kepada beliau, dan dia tahulah ada orang ikut dia. Takkan dia tak perasan orang ikut dia kot, Allahu Akbar kat belakang, dia semasa seorang kot. Tak berlaku lah. Biasa kalau ada orang takbir di belakang kita, kita tahu dia ikut kita. Tapi kalau yalah bising, imam wirid kuat sangat, betul tak? Ataupun tak kisahlah ada aktiviti apa, menyebabkan kita tak tahu ada orang ikut belakang kita, maka cuit bagi saya harus. Okey lah, mana that is fine, dia tidak menjejaskan solat pasal ada keperluan. Habis tu macam mana kita nak beritahu dia? Duduk sebelah dia, saya ikut awak ni, macam tu? Tak, biasa kita cuit gitu je lah. Ya, tak ada, bagi saya tidak ada masalah. Kalau ada keperluan, that is fine. Kalau tak ada keperluan, maka tak perlu. Memadai dengan kita mengangkat takbir. Kadang-kadang Okey, yang hadis tadi sebenarnya dia ada dua riwayat. Pertama ialah dia meninggalkan Ibnu Mas'ud dan jemaah, yakni dia mufarakah dan dia sembahyang seorang. Ada satu riwayat lagi, dia memberhentikan solatnya lalu dia solat di belakang secara bersendirian. Dia bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian dia sembahyang di belakang. Jadi mufarakah dengan imam ni dia boleh dengan dua cara lah. Pertama ialah kita mufarakah, yakni kita tak ikut dia lagi. Ya. Satu lagi ialah kita berhenti solat. Itu juga satu bentuk mufarakah. Kemudian kita solat sendiri di belakang. Balik pada yang asal tadi, kalau ada tujuannya, that is fine. Tapi kalau saja-saja, hak nombor dua tadi terlebih-lebih makruh. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tubtilu a'malakum. Jangan kamu membatalkan amalanmu. Membatalkan amalan kita ni, saja-saja nak batal tidak boleh. Ya. Kalau ikut yang standard dalam mazhab Hanafi, kalau kita batalkan solat, batalkan puasa hak sunnah ni, kita kena semayang balik. Kita kena puasa balik. Ya. Nampak? Sebab ibadah sunnah pun kita tidak boleh sewenang-wenang membatalkannya. Kalau kita batal sewenang-wenangnya, kita kena buat balik. Ya. Boleh. Jadi mufarakah apa tadi? Betul? Saya jawab. Imam orang yang tak suka. Dia sebenarnya imam ni dia mesti orang yang bagus lah ya. Ya ummul qaum aqra'uhum. Fa in kanu fil qira'ati sawa' a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa' aqdamuhum hijratan. Fa in kanu fi al hijrati sawa' aqdamuhum silman. Itu hadis Abi Mas'ud Al-Badri dalam Sahih Muslim. Bila kita belajar tentang
kriteria imam. Imam ni hak nombor satu, dia kena bacaannya yang baik. Kalau sama-sama bacaan baik, orang yang paling tahu hukum hakam, sunnah. Kalau sama-sama tahu, baik pun sama-sama baik bacaannya, sama-sama alim, aqdamuhum hijrah, orang yang paling dulu hijrah, dalam konteks Nabi dulu lah ya. Kalau sama-sama hijrah, aqdamuhum silman, siapa hak lebih dulu masuk Islam, mesti ada lah. Dia takkan berlaku sama-sama masuk Islam, dia mesti ada perbezaan sikit. Jadi Nabi beritahu kriteria imam hak tu ya, bacaannya baik, sunnahnya baik. Hak dua tadi mungkin tak terdebat sangat kita lah ya, tapi yang itu. Kalau imam tu dah ada kriteria sebagai imam yang baik, tiba-tiba dia dibenci, maka dia tidak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Dia tidak termasuk dalam hadis Nabi yang Nabi kata sembahyang seseorang itu tidak terangkat di sisi Allah. Itu hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Ya. Salah satunya ialah dia sembahyang jadi imam sedangkan wahum lahu karihun, orang tak suka pada dia. An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dia kata orang tak suka pada dia kerana solat dia tu tidak betul, dan dia tidak ada kriteria yang betul untuk jadi imam. Orang tak suka lah. Tapi kalau dia memang berlayak jadi imam, cukup belaka, tiba-tiba orang tak suka, maka dia tidak termasuk dalam hadis tu. Maksudnya kalau kita tak suka tu, kenapa kita tak suka dia? Kalau yang menyebabkan hak ehwal solat, maka makruh lah, makruh, tidak haram, sah solat, tapi makruh lah. Tapi kalau dia memang kriteria imam, TikTok, tak ada sebab orang tak suka pada dia, tiba-tiba kita tak suka kerana hak ehwal peribadi, contohnya, maka dia tidak makruh, dan dia boleh buat kerja dia sebagai imam selepas daripada itu. Itulah maksudnya. Bukan saja-saja tak suka, memang ada hadis tu kan, saya tak ingatlah teks hadis tu. Tapi saya kesimpulannya Nabi kata ada golongan Allah Ta'ala tak angkat solat dia lebih daripada kepalanya. Salah satu ialah dia jadi imam pada orang, wahum lahu karihun, orang tak suka pada dia. Tak suka tu maksudnya dia tak layak jadi imam. Mungkin bacaannya tidak sedap, bukan tak sedap lah ya, tak sedap tak apa, bacaannya itu dia panggil bacaan qiraah mukhillah, bacaan yang boleh menyebabkan semaya terjejas. Ataupun ada sikap-sikap dia yang lain ya. Ada seorang tu dalam Sunan Al-Baihaqi rahimahullah, Nabi pernah pergi melawat dia di masjid tempat dia solat. Tiba-tiba Nabi melihat imamnya ludah di tempat semayang. Maka Nabi cakap pada sahabat yang lain, nanti kau orang tukar imam, kau jangan imamkan lagi dia. Sebab tu daripada hadis tu ulama yang buat keluar juga fatwa kata makruh berimamkan orang yang fasik. Ya. Macam itulah ya. Jadi konteks-konteks macam itulah kata tu. Kalau dia merokok, Ha? imam yang merokok, Aha. Kenapa? puan merokok. Dan konteks yang sama dah. Makruh. Kalau benda tu benda yang dia kalau dia ni memang fasik, dia minum arak, dia orang penzina, ini memang betul-betul fasik lah ya. Itu yang dimaksud oleh para ulama makruh jika berimankan orang yang fasik. Ya. Tapi kalau dia ada buat benda-benda yang benda tak elok juga kan. Macam tadi Nabi tengok dia ludah kat tempat semayang, benda tu tidak haram. Dia makruh saja di sisi majoriti. Adalah sekali dia kata haram tu. Tapi jadi Nabi kata tukar imam. Atas rasa macam tu lah ya. Jadi kalau benda tu betul-betul haram, dia jadi makruh lah, fasik lah. Ya. Macam tu lah. Semayang sah. Semayang ni as long as dia Muslim, semayang tu sah. Cuma makruh kita berimankan orang yang fasik, itu saja. Ya. Fasik ni adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar yang orang kata apa, memang dia dosa besar lah. Fasik lah. Ya. Konteks-konteks macam tu lah. Boleh. Orang yang sama juga. Aha. Dia tak menjejaskan. Orang fasik ni dia tidak menjejaskan hukum syariat. Dia nak jadi wali ke apa boleh. Kita lah mazhab Syafi'i, orang fasik tak boleh jadi wali nikah kan. Contohnya tidak sah. Al-Imam Ibnu Al-Mulaqi rahimahullah dalam buku dia tak setuju. Dia kata tak ada dalil melarang wali ni fasik. Kalau wali ni ada pemimpin tu lain, ni wali nikah kan. Wali ni ada banyak kan. Dia kritik juga. Dia kata tak ada dalil untuk melarang seseorang wali yang fasik untuk menikahkan anaknya.
Kerana kalau ikut standard mazhab Syafi'i, wali yang fasik tidak boleh menikahkan anaknya. Contoh dia macam itulah. Dia kalau fasik ni dia banyak hal dia sah, ibadah ke, muamalah ke, hatta dalam hak ehwal pernikahan pun orang fasik dia tidak terjejas, dia boleh jadi wali, dia boleh jadi saksi nikah. Cuma dalam setengah-setengah hal yang lain dia tak boleh lah, macam ni ada saksi dalam kes jenayah, tak boleh. Wali saksi dia kena orang yang sikoh, dia ada kontak-kontak dia lah. Bukan kita hukumkan orang yang fasik ni secara macam semayang juga, orang fasik semayang sah, tak ada masalah. Paling-paling tidak pun ulama kata makruh saja. Makruh orang fasik jadi wali, makruh orang fasik jadi imam, makruh begitu, makruh begini, itulah. Boleh. Kalau imam dia macam macam berdiamnya dua Sama juga. Dia kena tengok. Itu panjang cerita pula. Dia sebenarnya dia senang cerita begini aja. As long as kita tahu dia Muslim, kita boleh solat di belakangnya. Walaupun kita tahu dia mungkinlah tadi hak bersabit dengan dosa, satu hal lah, sebesar kan. Hak bersabit dengan ajaran yang sesat ni pun sama juga. Ajaran sesat ni dia ada dua. Satu dia panggil ajaran yang tak mengeluarkan kita daripada agama. Maksudnya dia masih Muslim. Cuma mungkin ada amalan-amalan atau pegangan dia yang bercanggah dengan syarak. Tapi dia masih Muslim lah. Dia tak terlibat dengan benda-benda yang membatalkan iman. Contohnya. Kita boleh semayang belakang dia, tak ada masalah. Satu lagi dia panggil ajaran yang tak betul ni, yang mengeluarkan kita daripada agama. Maknanya dia ada ajar benda-benda yang syirik, benda-benda yang boleh membatalkan iman lah. Hak ni kita tak boleh jadi imam, jadi makmum lah, pasal dia dah batal iman. Tapi siapa yang boleh ukur iman dia tu? Dia tak boleh ukur. Walaupun dia pengikut ajaran tarekat-tarekat tertentu, kita pun tak boleh nak pastikan ajaran tu kafir ke. Kita tak tahu kan. Sebab ajaran ni ada dua. Satu yang mukafir, yang memang bagi orang keluar agama, satu tidak. Kita pun tak boleh ukur. Dia senang cerita, as long as kita tahu dia Muslim, kita boleh imam, kita boleh solat di belakang. Very simple. Ya. Walaupun ialah macam kata ada tarekat ni, dia memang kita tahu ajaran dia memang bercanggah lah dengan syarak. Dia ni ahli tarekat tu. Bagi saya akan solat di belakang. Kerana solat ni very simple. As long as kita tahu dia Muslim, kita boleh solat di belakang. Ya. Sebab Nabi ada sebut, tapi hadis tu dhaif lah. Bila kita bincang dalam fiqh, dalam bab sembahyang berjemaah kan, siapa yang kita boleh jadi makmum, siapa yang kita boleh solat di belakangnya, ni imam kita ni siapa? Antara hadis dia pengguna ialah sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man qala la ilaha illallah. Nabi kata sembahyanglah kamu di belakang orang yang berkata la ilaha illallah, yang dia Muslim. So ada dia batal iman, dia tak batal iman, kita tak pasti, kita pun tak tahu. Kalau dia pengikut ajaran tarekat sesat sekalipun, kita pun tak tahu adakah dia dah jadi kafir. Nak jadi orang kafir ni, dia kena gazetted tau, dia kena diwartakan, masuk perbicaraan mahkamah, qadi yang kena wartakan dia ni dah kafir. Kalau dia belum diwartakan, kita mesti berpegang pada kaedah yang Muslim dia tidak kafir. Ya? Jadi boleh sembahyang di bawah. Dan Nabi kata sembahyang juga ke atas orang yang berkata la ilaha illallah. Walaupun dia pengikut satu tarekat yang kita kata sesat, ajaran dia memang mengeluarkan kita daripada agama, tapi kalau dia mati, personally saya kata dia masih mesti disolatkan, wajib lagi disolatkan. Melainkan kalau mahkamah dah keluarkan resolusi ajaran ni sesat, kafir, pengikut dia ni kafir, baru tak wajib kita solat ke atasnya bila dia mati, dan tak boleh kita solat di belakangnya. Selagi tak ada resolusi seumpama itu, kita pegang dia ni Muslim, kita sah solat di belakangnya, dan kita kena solat juga ke atasnya. Walaupun dia Syiah, ya. Syiah pun bukan semua, kita tak boleh i'tikad semua Syiah kafir. Memang ada Syekh Abdul Rahman Qattan, dia ada buku tebal 1000 muka surat, saya beli dulu. Research dia tentang Al-Madhahibul Islamiyah Al-Mu'asirah, mazhab-mazhab Islam yang kontemporer kan. Syiah ni dia punya fractures more than 300, daripada serulu-hulu Syiah sampai Syiah yang ringan.
Sebab tu kita tak boleh kafirkan semua Syiah. Siapa kata boleh kafirkan semua Syiah? Tak boleh. Kan? Kalau Syiah hak betulnya Zaidiyah saja, hak lain pada Zaidiyah tu Allah Ta'ala alam lah. Jalan selamat kita kata as long as man shalla salatana wa akala zabihatana fahuwa muslim. Siapa yang semayang, siapa yang ni, dia muslim lah. Mungkin dia kafir di sisi Allah, Allah Ta'ala alam, tapi di sisi kita bercakap di sisi kita, dia muslim. Ya. Selagi kita nampak dia semayang macam kita semayang, masalah salatana, dia semayang macam kita semayang, kita boleh ikut di belakang. Ya. Tapi kalau saya tengok dia semayang ada batu letak kat dahi, saya tak ikut lah. Tapi kalau dia Syiah tapi dia semayang macam kita semayang je, saya for sure saya akan semayang di belakang. Ya. Dia simple saja. Boleh. Kita jangan jadi hulu, ya. Kita kadang-kadang jangan beli bahan juga. Ya, jangan nak mengkafirkan walau sesiapa pun. Ya. Kerja tu bagi kat qadi ya. Dia yang boleh keluarkan resolusi. Walaupun orang kata secara umum pun jangan. Kita jangan kata Syiah kafir, yang kata orang tu kafir, ni kafir. Ya. Secara umum tak boleh, secara khusus lebih lagi tidak boleh. Ya. Apa dia? Ya. Kalau kita tengah semayang sorak, Aha. kata imam dah habis dah kan, Aha. kita semayang sorak. Tiba ada satu guru datang, dia buat jemaah kat situ. Dia tak ikut kita, dia buat jemaah lain. Tak apa. Kita boleh berhenti. Betul. Berhenti ikut dia. Cukupkan sekurang-kurang 2 rakaat. Kalau kita dah semayang 3 tambah lagi 1 rakaat, mana dia pergi ikut dia. Jangan buat ganjil pula. Ikut macam mana? Kita kena berhenti ikut. Kita habiskanlah solat tu, jangan berhenti. Cukupkan 2 rakaat sekurang-kurangnya. Kalau kita baru semayang 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat bagi salam. Jadikan semayang sunat lah. Lepas tu pergi ikut dia. Ya. Kalau dia semayang betul-betul sebelah kita, kan? Kita boleh ikut terus dia. Boleh ikut terus. Maknanya daripada niat sunat tu tadi, pergi ke apa nama, niat fardu tadi, pergi ke sunat. Oh, sunat itu tak boleh lah. Kalau kita dah semayang fardu, kita semayang zuhur, aku semayang fardu zuhur, Allahu Akbar. Ngangam orang datang jemaah sebelah kita, kita boleh terus niat ikut makmum. Tak perlu berhentikan solat. Tak perlu kita switch semayang kita yang fardu tadi jadi sunat, after 2 rakaat bagi salam masuk balik, tak perlu. Kalau dia semayang sebelah kita lah, kita boleh masuk terus. Boleh. Terus, kita dah 1 rakaat dah lepas. Kita dah 1 rakaat. Dia ada 4, kita dah cukup 4 rakaat, kita bagi salam. Dia bangun lah. Oh, dia bangun lah. Boleh. Boleh. Sedangkan kita kena ikut imam. Ya. Tapi kita tak ikut imam. Kalau kita dah pergi salam dulu, imam masih jalan lagi. Kita Boleh. Mufarakah dulu, niat salam. 2 rakaat. Sebab kita dah cukup rakaat. Okey. Ya. Okey, Kita tengah semayang seorang, bukan kata 1 rakaat, kita dah 3 rakaat. Rakaat keempat dah. Tiba-tiba ada orang sebelah semayang. Kita pun tak tahu dia semayang zuhur ke, semayang asar ke, dia semayang fardu ke, dia semayang sunat, kita tak tahu. Kita pun niat ikut dia, boleh. After kita 1 rakaat, kita niat mufarakah dulu, kita bagi salam. Harus. Boleh. Boleh. Sebab semayang makmum dan imam ni dia tak perlu seragam dia punya niat. Kita boleh semayang zuhur, imam boleh semayang asar. Kita boleh semayang asar, imam boleh semayang zuhur. Janji rakaat dia sama. Cara imam semayang jenazah, kita semayang zuhur, tak boleh lah. Sebab cara semayang tu lain. Janji cara semayang tu sama, mana semayang yang biasa boleh. Walaupun kita semayang dah 3 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi, kita nak jadi makmum dia, boleh. Tak ada masalah. Cuma kita dah cukup 1 rakaat, kita salam lah. After that kita habis dia semayang lagi kan. Satu dia ada dalam satu masa ada 3-4 kelompok jemaah. Susah tu. Semayang tahun dah habis kan. Tiba orang kemudian datang. Sana buat jemaah. Boleh. Boleh. Tak ada masalah sebab masing-masing tu dia bukan sengaja buat jemaah yang berbeza. Dia baru sampai, dia semayang lah. Orang lain pula sampai, dia nak buat jemaah baru, sebaik-baiknya dia masuk jemaah tu. Tapi kalau dia nak buat baru pun tak ada masalah. Yang tak boleh ni memang dia qasad nak buat jemaah lebih daripada 1, tu tak boleh. Majoriti mengharamkan. Contoh di surau ni kita nak buat 2 jemaah. Zuhur ada 2 jemaah, asar ada 2 jemaah, siap-siap. Qasad dia macam tu, buat semayang macam tu, itu tidak boleh. Tapi kalau
Semayang satu Jumaat saja. After that ada orang sampai dia semayang dulu. Sama kemudian dia semayang kemudian. Tapi dia tak nak buat Jumaat sekali. Tak apa. Masing-masing Jumaat masing-masing. Okey je. Tak ada masalah. Boleh. Tak ada masalah langsung. Tak boleh ni kita buat semayang memang 2 Jumaat dalam satu masjid, dalam satu tempat solat. Itu tidak boleh. Ya. Dulu memang ada. Kan? Boleh ada soalan lagi? Tak ada? Cukup tu. Ya. Kedudukan kita dalam itu imam tu kalau waktu tadi. Aha. Dalam itu imam tu kedudukan itu tu jarak tu betul tak? Duduk bagi sama. Ya. Duduk bagi sama atau ke bawah sedikit. Boleh, mana-mana boleh. Tapi kalau kita duduk jauh dengan dia, sementara kalau duduk di belakang itu makruh. Ya, bila kita nak ikut orang, dia seorang, kan? Kita pun seorang. Kalau kita dua, kita duduk belakang dia lah. Ni kalau kita seorang, dia pun seorang. Kita pergi, kita nak duduk kat mana? Kita boleh duduk sama-sama dengan dia, kaki sama-sama lah. Kan? Yang ke depan pula, kaki sama-sama. Dia panggil al-musawat. Hatta al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani, walaupun dia mazhab Syafi'i dia kena bawah sikit. Tapi dia masih mengiktiraf perbuatan imam dan makmum yang berdua-duaan secara al-musawat. Merujuk kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana bila dia semayang di tengah malam bersama dengan Nabi di belakang, dia duduk belah kiri. Nabi esok dia pegang telinga dia, ada riwayat pegang tangan dia, Nabi letakkan di sebelah kanan Nabi. Kata Ibnu Hajar, wa zahiruhu al-musawat. Zahir hadis ni Nabi dengan Ibnu Abbas duduk sama. Jadi sama, tak ada masalah sama sekali. Hatta saya pun kalau ikut orang di belakang, saya akan duduk sama. Tapi kalau ke bawah sikit pun tak ada masalah. Pasal itu yang standard dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum makruh bersama-sama tapi tidak membatalkan solat. Hak batal ni kalau lebih. Sama makruh. Hak afdal ialah duduk di bawah sedikit. Sikit bawah. Ada isu juga, saya duduk sama dengan dia, bila sujud kepala saya lebih jauh. Tak apa, pasal yang dikira dalam berjemaah ialah kaki, bukan kepala. Jelah kalau orang tu tinggi, kepala dia jauh dah sikit pergi. Kalau orang tu rendah, dia kepala dia tak pergi jauh. Sikit je. Tapi hak paling afdal, paling rajih, hak paling sunnah duduk sama. Seumpama yang diriwayatkan. Tapi kalau bawah sikit pun tak ada masalah. Boleh je. Jangan lebih pada imam je. Ya? Makmum di belah kanan, betul-betul duduk di sebelah imam. Tak perlu ke bawah, tak perlu. Kalau ke bawah sikit je. Jangan ke bawah banyak. Kadang-kadang kita ni sampai satu hasta, sampai sejengkal, sampai sedepa, tak boleh lah. Banyak orang tidak tahu. Ingat kalau makmum ni kena duduk jauh dengan imam kan? Tak. Makmum betul-betul kena duduk di sebelah imam, rapat dengan imam dan sama dengan imam atau bawah sedikit. Standard mazhab Syafi'i bawah sikit je. Sikit je. Perempuan? Isteri dia di belakang. Memang dia ada khilaf lagi tu. Tapi yang standard mazhab Syafi'i, kalau seorang lelaki, seorang wanita tu kena duduk di belakangnya. Saya tak tahulah dalil dia yang mana satu. Saya pun tak kaji in detail lah, tak baca in detail. Sebab bagi saya, sepakat para ulama, makmum mesti berada di belakang imamnya. Kalau dia bersendirian, berada di sebelah kanan. Kalau dia dua, berada di belakangnya. Isu sama, kena rendah sikit. Perempuan tidak ada nas in spesifik. Tapi yang diketahui, seumpama diriwayatkan oleh Bukhari daripada Anas bin Malik, bila dia sembahyang di belakang Nabi di hadapan, Anas bin Malik duduk di belakang, dia punya mak dia Ummu Sulaim khalfana, yakni perempuan di belakang. Nampak? Jadi Anas di belakang Nabi, Ummu Sulaim duduk di belakang Nabi. Mungkin daripada hadis tu kot dia ambil perempuan berada di belakang imam. Yang ni kalau imam seorang pun, perempuan seorang, isteri kita sembahyang duduk di belakang. Tapi kalau isteri nak duduk belah kiri, nak duduk belah kanan, tidak membatalkan solat. Cuma isu makruh tak makruh saja. Ya. Kalau ada ruang, isteri duduk di belakang lebih baik. Belakang. Kalau tak ada ruang, isteri duduk di sebelah kiri lah atau sebelah kanan, boleh je. Perempuan afdal belah kiri ke belah kanan, saya pun tak ingat, nanti saya cek tengok. Tapi perempuan kalau boleh duduk belakang.
Kalau tak boleh duduk belakang, dia duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Cuma saya tak pasti afdalnya sebelah kiri ke sebelah kanan. Kalau kita dengan isteri kita lah. Kalau kita di tempat yang bukan melibatkan suami isteri, of course lah perempuan tu kena duduk jauh. Tak boleh duduk belakang gitu, duduk jauh kan. Perempuan mari nak semayang, tengok ada orang semayang, boleh dia jadi makmum, dia duduk belah sana, mak duduk belah sini, boleh. Dengan syarat dia tahulah ada orang ikut dia. Dia tak syarat orang tahu ikut dia. Hak ikut tu kena tahulah pergerakan imamnya. Syarat imam ni kita tahu pergerakan. Tak tengok pun tak apa. Boleh? Nak tanya apa lagi tadi? Ya. Oh, rancak malam ni. Member dah penat ni. Perut dah lapar ni. Tapi aja last. Semua. Kut belakang. Summa akhaza bi uzunayya fa aqamani ayyamini. Itu dia punya teks. Dia kata Nabi semayang, faqumtu wara'ahu fa akhaza bi uzunayya hatta aqamani ayyamini. Aku semayang di belakang Nabi, Nabi memegang telingaku dan Nabi menggerakkanku sehingga dia meletakkan aku di sebelah kanannya. Mesti boleh bawa belakang. Takkan Nabi bawa belah depan. Depan tak boleh. Depan tu kehormatan orang yang solat. Jadi Nabi dia respon ketika solat kan. Dah member buat tak betul. Hadis Jabir bin Abdullah, dia semayang dengan Nabi sama juga, dia duduk belah kiri. Ibn Abbas pun mari duduk belah kiri. Dia pun duduk belah kiri Nabi. Nabi esok dia pergi sebelah kanan. Kemudian mari seorang lagi nama Jabir bin Samurah, dua-dua orang Jabir. Sama juga duduk di sebelah kiri. Nanti Nabi menolakkan kedua-duanya dengan kedua-dua tangannya sehingga kedua-duanya berada di belakangnya. Macam tu lah. Jadi respon dalam solat ni digalakkan. Sunnah tu kan. Ya. Boleh tangguhlah. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah Rasulullah. Bismillah.